Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Jadi ini ialah PDPR kita yang pertama. Setelah minggu pertama cikgu cuti, ada hal hantar anak ke hospital. Minggu kedua kita ada cuti, cuti Taihusem. Okey, dan ini minggu ketiga. So yang pertama lah PDPR. Jadi untuk tingkatan 4, kamu akan belajar tentang bab ni, iaitu daripada bab 1 tentang ciri-ciri negara bangsa. Apa itu ciri-ciri sebuah negara? Dan kamu akan belajar tentang nasionalisme, kamu belajar pasal zaman Jepun, bab 3. Kamu akan belajar pasal Malaysian Union. Selepas kedatangan Jepun tu ada berlaku satu isu Malaysian Union. Dan kamu belajar tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini selepas kegagalan Malaysian Union diganti dengan PTM 1948. Kamu belajar pasal komunis, belajar lagi komunis. Okay, macam mana komunis menjajah negara kita, membuat kekejaman. Orang belajar tentang langkah-langkah untuk menghadapi kemerdekaan. Usaha ke arah kemerdekaan. Pilihan raya, kamu akan belajar tentang pilihan raya. Macam mana pilihan raya itu berlaku. Kamu seterusnya masuk tajuk perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan ialah undang-undang. Okay, dan terakhir sekali ialah kemerdekaan. Okey, itulah. Okay, jadi itulah rangkuman untuk tajuk tingkatan 4. So, hari ini kita nak lihat tajuk yang pertama ialah tentang warisan negara bangsa. Atau bahasa mudahnya hari ini, kamu akan belajar tentang ciri-ciri sebuah negara. Apakah yang membolehkan sebuah tempat tu dipanggil sebuah negara bangsa? Okey. Jadi kat sini kami imbas balik, kita dah belajar masa tingkatan 2 tentang kerajaan Alam Melayu, kerajaan Champa, Funan, Sriwijaya. Okey. Ada Kesultanan Melaka, Johor Riau. Jadi hari ini kita nak lihat ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu. Okey, ada berapa ciri-ciri negara bangsa? Ada 4. Yang pertama mesti ada raja. Raja ni ialah ketua kerajaan. Kalau tak ada raja, sebuah negara itu tak dipanggil sebagai negara bangsa. Raja akan dibantu, raja diperkukuh atau bahasa mudahnya dibantu oleh para pembesar dalam aspek pentadbiran. Dan raja akan memperolehi taksiti ataupun akan dihormati oleh rakyat dan dianggap suci. Ini konsep Dewa Raja. Dewa Raja ni tujuannya, konsep ni, raja tu dianggap sebagai Tuhan supaya rakyat takut dan rakyat akan ikut apa yang cakap raja. Tujuannya untuk memperkukuhkan, untuk mengekalkan kuasa raja. Okey, tentang Ciri yang kedua ialah undang-undang. Dalam sebuah negara mesti ada undang-undang. Dalam sekolah pun ada undang, betul. Dalam kelas kamu pun ada undang-undang. Tak boleh makan dalam kelas, tak boleh keluar tanpa kebenaran cikgu. Okay, undang-undang inilah untuk memastikan bagi memastikan kesejahteraan sebuah kerajaan, atau bahasa mudahnya undang-undang ni untuk mengelakkan berlaku masalah jenayah lah. So jadi masuk kat sini semua orang kena ikut peraturan. Okey, yang ketiga ialah wilayah pengaruh ataupun bahasa mudahnya kawasan. Wilayah pengaruh dan kawasan rakyat menerima dan memperakui pilihan seorang raja, atau bahasa mudahnya untuk kita nak sebut suatu negara tu, satu kawasan tu yang negara, mesti ada kawasan. Kalau tak ada kawasan, buat apa nak bagi negara? Kau duduk mana? Dalam sungai? Dalam laut? Kan? Okay, dan yang keempat ialah tentang rakyat. Rakyat ni maksudnya ialah rakyat ni apa maksudnya? Rakyat ni maksudnya ialah, tengok balik. Rakyat maksudnya ialah penduduk yang tinggal di satu kawasan wilayah pengaruh yang setia kepada rajanya. Jadi itu ialah maksud untuk rakyat. Okey, Lisa bermasuk. Terima kasih. Tak apa. Lambat tak apa, yang penting masuk. Okey. Jadi itu ialah tiga pula. Jadi itu ialah 4 ciri-ciri negara bangsa kerajaan Alam Melayu. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan? Untuk ciri negara bangsa ada soalan tak? Hello, Kak Mai. Kak Mai, ada soalan tak? Tak ada. Okey, jadi tak ada. Terima kasih. Jadi untuk sesi seterusnya kita lihat video dulu tentang apa itu sebuah negara. Ni tingkatan 4. Kita tengok video ni.
bang. Jalur gemilang ada beberapa warna bang. Hai, assalamualaikum semua. Okey, dengar tak suara? Nampak tak gambar? Ha. Suara dengar tak? Nampak tak gambar? Buka mic. Nampak Ego. Nampak cikgu tapi suara tadi. Suara tadi. Voice break. Suara Suara tadi. Nampak. Tapi Okey, tak suara apa. tadi. Nampak nanti cikgu terangkan. Yang penting nampak. Okey, nampak tak gambar? Dengar tak suara? Ha. Nampak tak gambar? Dengar tak suara? Okey, tadi dengar tak? Ni gambar dan suara. Okey, respon. Tadi nampak tak gambar? Gambar tak nampak. Gambar tak ada Ego. Gambar tak ada, suara pun tak ada. OMG. Okey, tak apa, kita try lagi your entire screen window a tab. Maksudnya kat sini lah Sekejap best for video and animation. Okey, kejap Okay, tak apa, so kita terpaksa guna ni lah. Present now your entire screen. Okay. Kejap your entire screen. Right, kita tekan ni, kita tekan share. Okay, ni. Kesultanan Melayu Melaka mewarisi ciri-ciri pembentukan negara bangsa Kerajaan Alam Melayu khususnya daripada Kerajaan Sriwijaya. Kesultanan Melayu Melaka telah menambah baik ciri-ciri yang diwarisi ini dengan tambahan dua elemen iaitu kedaulatan dan lambang kebesaran. Ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu ini diwarisi daripada kerajaan terdahulu dan ditambah baik mengikut peredaran masa. Ciri yang pertama iaitu raja ditambah baik menjadi kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bagi memudahkan kita mengingat ciri-ciri pembentukan negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka, mari kita susun semula kedudukan ciri-ciri ini dan membentuk akronim. Akronim untuk mengingat ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka adalah KERAD pula, iaitu kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Okey, jadi itu ialah video tentang ringkas sikit tentang ciri-ciri negara bangsa. Cikgu saja ulang supaya kamu boleh nampak lah. Biar jelas. Okey, sambung lagi. Kerajaan wujud disebabkan adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar dalam menjalankan urusan pentadbiran. Pengurusan pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang tersusun dan sistematik menjadikan Melaka sebagai empayar terkenal. Ciri seterusnya adalah rakyat. Hierarki sosial Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan golongan diperintah. Rakyat dikategorikan sebagai golongan yang diperintah. Rakyat Melaka umumnya terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu orang Melayu dan orang laut. Rakyat memberikan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan. Okey, kalau kamu lihat video ni, ini ialah ciri kerajaan Melaka yang kedua iaitu rakyat. Rakyat ni terdiri orang Melayu dan orang laut. Okay, dan rakyat ni ialah golongan diperintah yang diperintah oleh Sultan dan Pembesar. Sama lah macam tadi Golongan diperintah terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan merdeka dan hamba. Wujud hubungan timbal balik antara rakyat dengan sultan, iaitu sultan menaungi rakyat dan rakyat mengakui kekuasaan sultan. Hubungan ini membentuk persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dan diperintah. Ciri ketiga adalah kedaulatan yang merupakan lambang tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain, malahan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Okey, ini tadi kedaulatan. Nak ulang kan? Kedaulatan cikgu ulang balik. Dia ialah satu keyword dia kuasa. Maksud Sultan Melaka tu ada kuasa yang tertentu yang orang lain iktiraf. Jadi dia ada
Bila dia diiktiraf kuasa dia, maka dia boleh memerintah sebuah negara. Jadi kedaulatan tu maksudnya ialah sesuatu kuasa seseorang. Okay, kita lihat video ni ni. Okay. Present now entire screen. Kertas paduan kami semua. Alamak. Warna apa? Merah, kuning, biru, putih. Berapa pemodenan Malaysia? Berapa muda Malaysia? Mahdi. Goddamn right. Merah membara semangat wajah. Putih membersih budi pekerti. Sambung lagi. Kuning daulat. Simper paduan kami semua. Okey. Jalur gemilang. Di bawah naunganmu. Jalur gemilang. Kami semua bersatu. Bapa kemerdekaan negara. Bapa kemerdekaan negara. Tunku Abdul Rahman. Bapa pemodenan. Bapa pembangunan. Apalah, tak tahu lah. Saya lah kot. Abang Pak Lawak pula dia. Berapa warna dekat jalur gemilang? Berapa? 4. Warna apa? Merah, biru, putih, kuning. Berapa jalur pada jalur gemilang? Berapa jalur? 14. Yes, bro. Hebat abang ni. Yeah, thank you. Power. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada negara. Raja negara. Raja dan negara. Keluaran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kertas. Oh my god. Merah membara semangat wajah. Tak ingat. Tak ingat lagu patriotik ni macam mana ni? Sayangi Malaysiaku. Run. Berapa jalur pada jalur gemilang? 14. Berapa bucu pada bintang di jalur gemilang? 14. Berapa warna pada jalur gemilang? Tak ingat 4. Kepercayaan kepada Tuhan. Kacau yang orang makan Kesetiaan ni. kepada raja dan negara. Keluaran perlembagaan. Ya. Betul kan? Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluaran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Yeay, terima kasih. Anda rakyat Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Mari kita seluruh warga negara. Lagu patriotik tak hafal orang. Merdeka. Merdeka. Ada berapa warna pada jalur gemilang? Warna. Jalur 14. Warna kuning, biru, merah, putih. Kepercayaan kepada Tuhan, bang. Kepada raja dan negara. Keluaran perlembagaan. Kalau Kesetiaan kepada raja dan negara. Apa dia? Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dia ulang balik. Keluaran perlembagaan. 12 seconds later. Kesetiaan kedaulatan. Undang-undang. Undang-undang. Last one. Kesopanan. Kesopanan, kesusilaan. Yes. Ada berapa warna pada jalur gemilang? apa warna? 12. Tarik. Okey, boleh lah Jadi itulah sebahagian ni lah ragam rakyat Malaysia kita. Ni ragam dia tentang apa dia? Tentang ni lah. Tentang kemerdekaan ni. Okey, jadi boleh kita sambung. Boleh tak? Boleh Okey, seterusnya kita lihat tajuk yang ni. Kejap tajuk yang terakhir lah. Boleh ni last ni last. Okey, tentang ni. Okey, tajuk terakhir ni sekarang kita lihat peranan pemerintah dan rakyat. Apa itu pemerintah? Pemerintah rakyat ni maksudnya apakah fungsi sultan? Apakah fungsi pembesar? Sultan dia fungsi dia ialah menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Okey, mewujudkan perpaduan rakyat. Maksudnya sultan ni kena cakap jangan gaduh, kena selalu bersatu padu. Dan sultan kini bertanggungjawab terhadap kemakmuran dan kestabilan kerajaan. Kalau berlaku masalah dalam kerajaan, sultan kena selesaikan, settlekan. Itulah maksud dia. Okey, seterusnya sultan akan memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Itulah dia. Baik, seterusnya ialah peranan pembesar ialah menjaga keamanan dan kebajikan rakyat jika rakyat ada masalah.
rakyat akan bertanya atau merujuk kepada pembesar di kawasan pegangan masing-masing lah. Tadi. Dan pembesar ni menjadi perantara. Kalau rakyat ada masalah nak jumpa sultan, tak boleh jumpa sultan terus dia akan jumpa pembesar dulu. Ni menjadi perantara. Dan pembesar tugas dia ialah mengutip hasil cukai melalui sistem serah dan tentera melalui sistem kerah. Okey. Dan peranan rakyat pula ialah menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Okey, pemerintah ni kita kena ikutlah sebab dia yang menjaga keselamatan kita. Macam kita ikut sekarang. Dan rakyat juga kena ikut arahan pemerintah dan tidak meraka kerana takut ditimpa tulah. Apa itu tulah? Tulah ni ialah kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja. Ini dipanggil tulah. Dan rakyat kena jadi tentera semasa jika diperlukan. Kalau berlaku perang tiba-tiba, kena jadi tentera lah. Dan rakyat kena menghadiri majlis yang diadakan oleh kerajaan atau sultan, seperti gotong royong, di pengayuh atau pendayung kapal perang. Ini maksud tentera lah. Dan rakyat kena menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan. Jadi maksudnya kat sini, rakyat mempunyai sumbangan lah kepada sultan. Okey. Dan secara ringkasnya, rakyat terdiri pada pelbagai golongan seperti peniaga, petani, tukang kayu dan juga nelayan. Dan rakyat yang bahagian kedua ialah hamba. Ini biasanya hamba raja, hamba yang berhutang. Bila berhutang tak mau bayar, kena jadi hamba. Dan hamba biasa. Itu dia. Dan secara kesimpulannya, tajuk ni, hubungan baik antara rakyat dan kerajaan menyebabkan kerajaan semakin makmur dan sejahtera. Hubungan ini memelihara kedaulatan raja dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat, kita perlu menjaga hubungan baik dengan pemerintah bagi mengekalkan keamanan negara. Dan kesimpulan besar dia, ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi daripada kerajaan alam Melayu yang kamu dah belajar dari tingkatan 2 tu telah mengukuhkan kerajaan tersebut. Ciri negara bangsa asas kepada kewujudan negara bangsa negara kita hari ini. Jadi lengkaplah untuk tajuk ataupun bab 1. Untuk bab 2 kita akan lihat pada minggu hadapan. Okey. Bab 2 kat sini. Mana bab 2? Sekejap. Dah hang ni. Dia laju sangat. Bab 2 kita akan lihat tajuk nasionalisme. Itu nanti kita akan belajarlah bab 2. Okey, ada soalan tak setakat ni belajar? Okey, buka mic, ada soalan? Untuk bab 1 ni tentang ciri-ciri negara bangsa. Ada soalan tak? Ada soalan? Hello? Ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada, okey. Kamu buka modul PDPR kamu, modul jago tu. Modul jago kamu buka. Okey. Kita present now entire screen and share. Modul jago. Okey, soalan struktur bahagian B. Yang ni kamu dah buat belum? Soal 5. Tentang undang-undang ni dah buat belum? Buka mic. Dah buat? Cikgu Ren suruh buat. Okey, muka surat 6 tentang ni sistem pembesar. Dah buat belum? Hello? Buka mic. Belum. Okey, so sila buat muka surat 6 ni dan kalau kamu lihat sini, ini sebenarnya modul untuk pelajar galus. Senang. Sebab apa? Jawapan dah ada. Okey. So, tinggal buat je lah. Jangan risau. Kita akan sediakan modul yang baru nanti. Yang tak ada jawapan lah. Okey. Kemudian soalan 3. Soalan esei. Peranan rakyat. Peranan pembesar. Okey. Yang ni dah buat belum? Pusat 7. Dah. Dah buat Dah. So, pusat 6 lah belum Okey. 7 dah. Muka surat 8. Ciri negara bangsa, hubungan rakyat dan pemerintah. Dah buat belum? Belum. Okey, so kerja rumah kamu atau latihan untuk hari ini ialah muka surat 6 dan juga muka surat 8. Okey, kalau kamu lihat sini soalan ni mudah. Sebab apa? Jawapan dah ada, betul. 2A kat sebelah ni, 2A Roman, 2A Roman 1, Roman 2. Cuma 2C ni, kebat ni kena fikir sendiri. Gunakan senarai munasabah sejarah.
Okey, jadi cikgu rasa itu saja hari ni. Ada apa-apa soalan yang terakhir? Okey, buka mic. Buka mic. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, Sakinah tak ada. Okey, Sakinah tak ada. Insyirah? Tak ada. Tak ada. Rishika, Rishikishan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, terima kasih. Iqmal? Tak ada cikgu. Okey, Lisa? Lisa? Oh, Lisa. Dia diam. Okey, Yashwin. Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, terima kasih. Umi? Ada soalan? Terima kasih. Tak ada, Izzy Hong? Izzy Hong tak ada? Ada tak? Tak ada. Okey, terima kasih. Parvin Das? Parvin? Sibuk ke Mampu Tek lah tu. Tan Yu Hang? Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey, terima kasih. Tan Yu Hang. Wong Lian? Tak ada cikgu. Okey, terima kasih Wong Lian. Intan? Okey, terima kasih. Jadi itu saja Okey, terima kasih kerana sudi mengikuti PDPR Sejarah. Nanti kita akan cuba perbaiki mana yang ada kelemahan. Kita perbaiki dari segi bahan. Dan kerja rumah kamu tu muka surat 6 dan muka surat 8. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Okey, boleh. Okey, bye-bye. Okey, terima kasih. Okey, bye-bye. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Bye-bye. Okay, bye cikgu. Okay, bye. Terima kasih Yasmin. Alright. Okay, terima kasih Iqmal. Bye-bye. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih. Bye-bye. Okay, terima kasih. Bye-bye.